Jadi bila tak boleh bentuk kerajaan Pahang, saya berunding. Saya jumpa Yang Berhormat Datuk Seri Wan Rosli 3 kali kita jumpa. Saya jumpa dia, jumpa, bincang, muafakat bagi PAS, bagi Perikatan Nasional. Kami sedia duduk bersama, kita takbir bersama kerajaan Pahang, dan kita dapat 2/3 majoriti yang kukuh. Oh, dia kata PH offer dia sebagai Menteri Besar. Ya. Saya kata kami tak apa, saya bincang dengan Tuan Guru Presiden, saya bincang Tan Sri Muhyiddin, saya kata ada masalah. Kalau BN nak kekal Menteri Besar pun kita bagi dia jadi Menteri Besar. Walaupun kita 17. Ya, kita 17, dia 16. Kali ikutnya kita lah. Itu belum tambah Don Tioman satu lagi tu. InsyaAllah. Waktu runding 17-16. Kata apalah, kita boleh kekalkan dia sebagai Menteri Besar. Esko kita bagi sebanyak, sebab 17-16 kursi, 5-5. Bahkan adun lantikan, Pahangnya ada adun lantikan 5 orang. Ya. Kita minta pada Perikatan Nasional 3, kepada Barisan Nasional kita bagi 2, sebab dia dah pegang Menteri Besar. Adil tak? Itulah yang adil, itulah yang sebaiknya. Dan itulah rakyat Pahang nak tengok. Saya pergi ke mana-mana, jumpa pengundi yang tua, yang muda, itulah hasrat mereka. Bahkan saya sebut, dia kata Allah tak, saya sebut pada beliau, Allah takdirkan Pahang ni kita hampir seimbang, 17-16 kursi, hampir seimbang. Ya. Seolah-olah inilah medan terbaik untuk lihat umat ni bersatu. Seolah Pahanglah sepatut menjadi parti atau negeri pertama di mana penyatuan parti-parti Melayu Perikatan Nasional bersama Barisan Nasional. Kebetulan filem Mak Kilau pun orang Pahang. Semangat Mak Kilau sepatutnya diterjemahkan dalam bentuk tindakan, bukan berlakon je. Tapi dia kata keputusan Badan Perhubungan UMNO Pahang untuk bergabung dengan Pakatan Harapan. Saya tengok dia, betul ke ni? Tak, tuan-tuan, yang waras, yang rasional politik. Sebab PH duk maki hamun dia tiap-tiap hari waktu kempen pilihan raya. Penyangak, pembohong, perompak, penyamun. Hoya-hoy, penyamun. Sakau lagi. Apa gelaran tak diberi kepada UMNO Barisan Nasional? Saya termenung, saya kata saya kata betul ke ni? Dia kata itulah keputusan. Dia kata kami tak kisah, sebab politik ni lawan lagi bagus. Kalau tenang tu macam beli 4 bil je, tak seronok. Tapi kita politik, mestilah politik bijaksana, bukan politik bertembung sepanjang waktu. Saya duk fikir, pasal apa Badan Perhubungan UMNO buat keputusan bergabung dengan PH, tidak dengan Perikatan Nasional? Saya tengok, oh rupanya sebahagian ahli mesyuarat tu yang baru kalah dengan calon PAS. Ahli mesyuarat tu, anggota Badan Perhubungan Pahang tu, mereka ni baru tewas dalam pilihan raya umum dengan calon-calon PAS. Sebab tu dia geram dengan PAS tak habis lagi. Di Temerloh, Datuk Syakar kalah dengan calon Perikatan Nasional. Di Marang pun dia kalah. Kebanyakan tempat, ada 7 parlimen dia kalah. Saya kata ini agak sebab dia. Kalau tukar jawatan kuasa mesyuarat lain, mungkin lain bentuk dia. Tuanku minta kalau boleh cari jalan tengah lah untuk tengok Pahang sebagai model.
Dia bagi formula bagaimana kalau 4-4-2. 4 Perikatan Nasional, 4 Barisan Nasional, 2 Pakatan Harapan. Boleh tak? Saya balik bincang. Kita bincang. Ya. Kita rasa tak ada masalah. Kita boleh bentuk. Sebab kita menerajui kerajaan tersebut. Dia mari jumpa last kali kata tuanku, dia beritahu saya dalam sebelum jumpa dengan tuanku, kami setuju dengan syarat Perikatan Nasional kita beri 1 kursi. 1 kursi. PH 2 kursi. Kami beli 17 oi. Kita menang 17 don. Dia kata boleh tapi dengan 1 kursi. Saya kata terima kasih banyaklah. Ya. InsyaAllah saya maklum pada tuanku, sebab Raja memerintah, keputusan telah dibuat oleh Barisan Nasional untuk bersama dengan orang yang serang dia sebagai penyamun tu, dia nak bersama dengan penyamun tu. Ni title yang mereka bagi, bukan kita bagi. Gelaran yang PH bagi pada BN. Tuan-tuan tengok malam besok, orang yang serang penyamun tu duduk atas sepentas dengan orang yang serang penyamun. Macam mana cak? Saya telah menerima panggilan telefon daripada sahabat saya, pengerusi Pakatan Harapan Pahang, yang telah menghubungi saya. Dan beliau tahu bahawa kedudukan kita tergantung kerana tidak ada siapa pun yang mendapat majoriti mudah ataupun simple majoriti. Yang amat berhormat, Datuk Seri Amiruddin, Pengerusi Pakatan Harapan Pahang, telah menghubungi saya. Beliau mengatakan, Tok Wan, Pakatan Harapan sedia bekerjasama tanpa syarat bagi tujuan menubuhkan kerajaan demi kestabilan dan kemakmuran. Yang amat berhormat adalah kata lepas dah tubuh kerajaan, kita bincanglah 1-2. Dalam masa yang sama, saya juga telah dihubungi oleh Perikatan Nasional. Mereka ingin berjumpa dengan saya. Dan saya telah menyahut seruan mereka untuk berjumpa. Dan mereka datang berdua, Timbalan Presiden PAS bersama dengan Datuk Idris. Dan saya bersama dengan Datuk Seri Syed Ibrahim. Dalam pertemuan tersebut, Timbalan Presiden PAS telah bercakap dulu. Saya ingatkan kepada tuan-tuan, pada masa itu kerajaan belum ditubuhkan lagi. Ayat pertama yang dikeluarkan kepada saya, boleh Syed Ibrahim ada, saksi hidup, mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin telah bersetuju untuk melantik saya sebagai senator dan diberi jawatan menteri penuh. Saya ni terkejut. Orang muda-muda kata terkejut beruk. Dalam hati saya, kerajaan tak tubuh lagi ni. Macam mana boleh offer kepada saya? Saya dengar lah. Kemudian dia kata, Menteri Besar, mereka nak. Speaker, mereka nak. Exco seimbang. Ada dilantik 3. Saya kira-kira tuan-tuan dan perempuan, kalau saya lihat, nampak bukan nak berbincang, dah menetap dan menentukan. Kemudian saya jawab, saya kata, Datuk Seri, saya ada menerima tawaran tanpa syarat daripada Pakatan Harapan demi kestabilan rakyat dan untuk menubuhkan kerajaan.
Bila saya cakap macam tu, dia terkancung sikit. Apa Mat? Faham terkancung tak? Kita ni, saya dengan Abang Mat ni separuh sana separuh sini. Tempat saya makan char kway teow di Belanti tu tempat Abang Mat kayu gerek tu. Oh, rumah saya lah. Jadi, ekoran daripada itu, habis perbincangan, pagi besok saya dapat teks. Dia kata, setelah berbincang dengan Presiden, setuju untuk saya dilantik semula sebagai Menteri Besar. Itu pun saya terkancuh juga. Sebab yang melantik Menteri Besar tu bukan dia. Kenan Agung. Tetapi yang lain-lain tu kekal, dia kata. Saya kata tak apalah. Kemudian saya dengan Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Amaruddin, kita teruskan perbincangan. Dan kita punya persefahaman yang sama. Bagi kita ialah keamanan, kestabilan, kemakmuran dan kena tubuh kerajaan demi rakyat. Itu yang kita pentingkan. Bukan kita letak syarat dan sebagainya. Dan akhirnya, datang perjumpaan kali yang kedua. Dengan pihak belah sana. Ikatan Nasional. Masih setuju saya dijadikan Menteri Besar. Dan mereka nak speaker, ada dilantik. Dan esko. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak bagi tahu, saya ni bukanlah cerdik sangat. Tetapi tidaklah bodoh sangat. Saya kira-kira, kalau saya setuju dengan permintaan mereka, di dalam Dewan, kita ada 42 kursi. Kalau saya setuju dengan tawaran mereka, mereka ada 22 undi yang boleh menyebabkan saya boleh tersingkir pada bila-bila masa. Sebab dia ada 22. Jadi, apa akan jadi? Kerjaan. Kita nak tubuh kerjaan, kita nak teruskan kerja kita untuk rakyat negeri Pahang. Untuk kemakmuran, kestabilan dan banyak lagi agenda kita. Bukan untuk politiking. Dan akhirnya, saya bagi tahu lagi. Saya kata saya mendapat Pakatan Harapan tidak berganjak. Masih nak bersama dengan kita. Kerjaan tidak akan tertubuh, tuan-tuan dan puan. Kerana Pakatan Nasional Cuba. Plan B. Cekap lah MC. Pakatan Harapan dengan Pakatan Nasional tidak mungkin kerjaan. Dan kita, Pakatan Nasional, kita menghutang sebab untuk kestabilan dan untuk rakyat. Kalau kita tidak ada pendirian Barisan Nasional, sampai bila pun barisan kerjaan di Pahang ni tidak boleh ditubuhkan. Yang rugi rakyat. Dan kita nak buat kerja untuk kesenambungan kita. Untuk kemakmuran di negeri Pahang. Jadi ekoran daripada itu, saya dengan keputusan saya, dan saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan, keputusan Barisan Nasional buat untuk bersama dengan Harapan, bersama dengan Pakatan Harapan, bukan keputusan saya seorang. Datuk Seri Hassan ada 9 kursi perhubungan. Saya bawa dalam perbincangan dengan semua rakan-rakan ADUN. Saya bawa dalam perhubungan. Saya ceritakan apa yang saya cerita kepada tuan-tuan dan puan tadi. Dan kami, ahli Dewan Undangan Negeri Pahang daripada Barisan Nasional dan pengurusi ahli jawatankuasa perhubungan negeri Pahang telah sebulat suara setuju untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Antaranya ialah sebelum mereka membentuk kerajaan, dah ada minta pejabat JKK, minta kunci balai raya, minta itu dan minta ini sebelum ditubuhkan. Jadi kami membayangkan kalau mereka menubuh kerajaan,
Maknanya kestabilan, kemakmuran dan keamanan itu adalah perkara kedua dan ketiga. Kita kestabilan, kemakmuran untuk rakyat. Itu adalah pilihan kita. Dan ekoran daripada itu, setelah kita berbincang, bagi tujuan untuk lebih elok, kita mencadangkan supaya mereka diberi satu kursi dalam exco bagi tujuan perpaduan. Ini kita berjiwa besar ni. Walaupun kita dah boleh bentuk kerajaan, kita masih lagi menawarkan satu kursi di dalam exco. Tetapi mereka tak nak. Mereka tak nak kan dengan usaha kita. Jadi itu adalah cerita sebenarnya. Dan tuduhan-tuduhan yang beliau katakan kenapa dengan Pakatan Harapan, kenapa tidak dengan Perikatan Nasional, saya ingat dan boleh perjelaskan